Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendidikan Islam hari ini kita akan belajar pelajaran Jawi dan tajuk yang pertama kita adalah kenali saya. Okey, dalam tajuk kenali saya ni kita akan mempelajari tentang kedudukan huruf hamzah. Kedudukan huruf hamzah. Okey, terdapat 5 kedudukan huruf hamzah. Okey, yang pertama hamzah di atas huruf alif. Hamzah di atas huruf alif. Yang kedua hamzah di bawah huruf alif. Hamzah di bawah huruf alif. Okey, yang ketiga hamzah 3/4 daripada garisan. Hamzah 3/4 daripada garisan. Yang keempat hamzah setara dengan garisan. Dan yang kelima hamzah berumah ataupun hamzah itu dia ada perumah dia. Okey, kedudukan huruf hamzah ini dia akan berubah dalam penulisan. Jadi kita akan tengoklah, kita akan belajar satu persatu. Jadi hari ini hanya kita akan fokuskan kepada 2 saja, iaitu hamzah di atas huruf alif dan yang kedua adalah hamzah di bawah huruf alif. Okey, bila tu huruf hamzah tu dia akan duduk atas alif, tengok. Duduk atas alif, maknanya hamzah ke atas lah. Kemudian hamzah di bawah huruf alif. Tengok hamzah dia kat mana? Hamzah dia dekat bawah. Okey, sekarang ni kita akan tengok dulu Kenapa huruf hamzah tu dia boleh duduk kat atas alif? Dan kenapa tiba-tiba huruf hamzah ni dia boleh duduk di bawah alif pula? Ada sebab dia kenapa. Jadi kita akan belajar lah. Jadi lepas ni bila kamu jumpa keadaan begitu, atas sebab-sebab yang kita dah belajar ni, jadi kamu boleh tahulah kat mana kamu nak letakkan huruf hamzah tersebut. Sama ada huruf hamzah tu di atas alif, di bawah alif, 3/4, setara ataupun dia ada rumah. Okay, setakat ni kamu boleh faham ataupun tidak? Kalau tak boleh faham, kamu boleh tanya ustazah semula, okey? Okey, boleh kita teruskan? Okey. Yang pertama adalah hamzah di atas huruf alif. Hamzah di atas huruf alif ni macam mana? Okey, awak tengok huruf hamzah ni duduk kat mana? Dekat atas. Atas pada huruf alif. Okey. Okey, kita tahulah kenapa hamzah tu dia boleh duduk atas huruf alif. Okey, yang pertama, kerana dia adalah kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Kata dasar. Awak ingat lagi tak apa itu kata dasar? Awak dah pernah belajar sebelum ni masa darjah 3. Okey, kata dasar tu apa? Kata dasar ini adalah perkataan yang boleh berdiri dengan sendiri. Maksudnya dia tidak memerlukan apa-apa. Jadi walaupun dia hanya satu perkataan tu, tapi kita boleh faham maksud dia. Ataupun dia boleh didahului dengan imbuhan. Dan didahului dengan imbuhan awalan. Imbuhan awalan apa? Di, se ataupun ke. Okey, contoh kata dasar Kata dasar contoh dia adalah tidur. Awak faham tak tidur tu apa? Semua orang faham tidur tu apa. Itu maksud di kata dasar. Kata dasar ni adalah perkataan yang boleh berdiri sendiri. Maksudnya kalau dia kita tulis dia satu perkataan tu pun orang faham apa dia. Okey. Contoh kata dasar dia adalah urus, kemudian kita tambahkan dia imbuhan di. Nampak tak huruf dal dekat depan tu adalah imbuhan di. Dia takkan jadi dal ya di. Okey, dia di huruf dal saja. Di kemudian tambah dengan kata dasar urus. Okey, urus tu kata dasar dia bermula dengan huruf apa tu kat depan dia? Huruf alif. Alif, waw, ra, waw, sin. Okey, jadi dia akan jadi diurus. Okey, bila kita sambungkan dia, bila kita masukkan dia perkataan imbuhan, jadi automatik dia kena letak huruf hamzah. Jadi awak tengok huruf hamzah dia kat mana? Dekat atas. Okey, yang kedua, se. Imbuhan se dengan kata dasar ikat. Jadi dia akan jadi seikat. Jadi huruf hamzah dia dekat atas. Dan yang ketiga, ke. Imbuhan ke.
Dan kata dasar dia adalah arah. Arah, tahu arah? Arah tuju. Arah laluan, tunjuk arah. Okey. Jadi ke ni apabila dimasukkan kepada kata dasar, imbuhan ke ni masukkan kepada kata dasar arah, jadi dia akan jadi ke arah. Okey. Seterusnya, hamzah di bawah huruf alif. Bila hamzah ni boleh diletakkan di bawah huruf alif? Yang pertama, apabila kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Contoh dia adalah Islam. Yang kedua, perkataan yang bermula dengan i tunggal. Apa maksud i tunggal? Okey, dekat situ mungkin ada kesilapan sikit ejaan ni. Dia sepatutnya adalah i, nampak tu? Alif, ya, i, kemudian dagang. Huruf ga dengan huruf nga. I dagang. Okey, contoh perkataan i tunggal yang lain. E-commerce, e-filing. Yang dia ada i, lepas tu dia sempang, betul? Filing. I, sempang, dagang. Itu adalah i tunggal. Dan yang seterusnya adalah apabila dia adalah kata sapaan. Kemudian apa lagi? Kata sapaan. Cuba fikir. Apa dia lagi kata sapaan? Okey. Jadi kerana 3 faktor ni tadi, yang pertama dia mestilah kata dasar yang berasal daripada bahasa Arab. Kemudian dia perkataan yang bermula dengan i tunggal. Dan yang ketiga, dia adalah kata safaan. Jadi dia akan menjadikan huruf hamzah itu di bawah lah. Kita letakkan huruf hamzah di bawah. Okey, yang ni last untuk hari ni. Nampak tu? Saya highlightkan lagi perhatian. Okey, yang ni ada pengecualian Pengecualian bagi kata ataupun perkataan Islam. Perkataan Islam ni dikekalkan huruf hamzah di bawah huruf alif walaupun didahului dengan imbuhan awalan di, se ataupun ke. Sebab okey, contoh kat bawah. Di, kita tambah imbuhan di pada Islam. Diislamkan. Nampak tak huruf hamzah dekat mana? Dekat bawah. Sepatutnya kalau ikutkan kalau ikut konsep yang pertama tadi, huruf alif, kemudian bila kita tambahkan dia imbuhan di, imbuhan se, imbuhan ke, jadi automatik huruf hamzah dia letak kat mana? Dekat atas. Tapi dia ada pengecualian bagi perkataan Islam. Jadi bila jumpa Islam, kok mana pun nak buat, hamzah dia mestilah juga di bawah. Okey, kamu faham ke tidak ni? Okey, tak faham, kamu boleh terus tanya Ustazah lah. Kalau kamu tak faham